Apa itu Dasar Keselamatan Negara? Dasar Keselamatan Negara atau DKN diperkenalkan sebagai dokumen utama untuk menangani pelbagai ancaman keselamatan yang semakin dinamik dan kompleks. Melalui DKN ini, pelaksanaan strategi utama akan dapat memastikan nilai-nilai teras keselamatan negara ditegakkan, seterusnya menyingkirkan Malaysia daripada segala bentuk ancaman, bukan sahaja ancaman fizikal, malah bukan fizikal yang menjejaskan negara dan merosakkan negara. Dasar Keselamatan Negara 2021 hingga 2025 merupakan garis panduan dan rujukan terpenting kementerian dan pihak berkuasa di semua peringkat pentadbiran persekutuan, negeri dan daerah dalam kawalan keseluruhan keselamatan negara. DKN 2021 hingga 2025 merupakan pendekatan strategi untuk membentuk penjajaran pengurusan keselamatan negara khususnya dalam tempoh yang ditetapkan. Ia adalah bukti komitmen berterusan kerajaan untuk memastikan dan menegakkan keselamatan negara. Oleh itu, kerjasama rakyat adalah penting untuk menyokong kelangsungan hidup Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, selamat dan berdaulat untuk bersatu dan bekerjasama sebagai prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ia bukan sahaja untuk masyarakat hari ini, malah lebih penting untuk kebajikan dan keselamatan generasi akan datang. Kenyataan dasar ini mencerminkan 9 nilai teras keselamatan negara yang saling berkaitan dan saling berkait dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat serta dalam struktur pentadbiran negara. Persekitaran keselamatan semasa dan masa hadapan adalah kompleks dan dinamik. Dasar Keselamatan Negara diperkenalkan sebagai satu dasar payung atau teras mengenai keselamatan negara yang komprehensif bertujuan untuk mengekal, melindungi dan mempertahankan nilai-nilai teras keselamatan negara dalam memastikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat, aman dan sejahtera. Menurut Perdana Menteri Malaysia yang keempat iaitu Tun Dr. Mahathir, Dasar Keselamatan Negara yang merupakan satu dasar payung dalam aspek keselamatan negara dirangka sebagai panduan dan rujukan bagi menepani pelbagai isu dalam sektor keselamatan dan ketenteraman awam yang kian mencabar. Beliau juga berkata, dasar keselamatan negara amat diperlukan di waktu negara berhadapan dengan ancaman keselamatan yang begitu kompleks dan sukar ditangani dengan cara-cara konvensional. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan bertanggungjawab memastikan aspek keselamatan negara dan rakyat terjamin. Jelaslah bahawa negara yang selamat dan aman akan menyumbang kepada kemakmuran dan kesejahteraan negara. Malaysia dikatakan sebagai sebuah negara yang berada di kedudukan yang strategik kerana negara ini berada di tengah-tengah rantau Asia Tenggara. Malaysia juga terletak di laluan perkapalan utama dunia iaitu Selat Melaka dan Lautan Cina Selatan yang sering menjadi perhatian kuasa-kuasa dunia yang berkepentingan. Keadaan ini menyebabkan Malaysia mudah terdedah kepada ancaman luar. Dengan wujudnya dasar keselamatan negara telah memberikan banyak kebaikan dan manfaat kepada Malaysia dari segi keamanan dan keharmonian negara. Kekuatan atau kebaikan dasar keselamatan negara ialah dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Hal ini kerana tiada ancaman yang berlaku dari dalam maupun luar negara dapat mengganggu kehidupan rakyat di Malaysia. Kehidupan yang aman membolehkan aktiviti kelangsungan hidup dapat dicapai oleh setiap insan dalam negara ini. Sebagai contoh, rakyat Malaysia dapat menjalani kegiatan ekonomi dengan aman dan damai tanpa gangguan daripada anasir-anasir luar. Sebaliknya, sekiranya berlaku pertelingkahan, pemberontakan atau peperangan, Malaysia akan dipandang serong oleh negara-negara lain di pesada dunia kerana keamanan di dalam negara ini tidak setanding dengan negara mereka. Oleh itu, dengan adanya dasar keselamatan negara ini dapat memastikan Malaysia kekal wujud sebagai sebuah negara yang berdaulat, aman dan sejahtera. Selain itu, keselamatan rakyat Malaysia turut terpelihara. Kesejahteraan, kebajikan dan hak asasi rakyat Malaysia di bawah Perlembagaan Persekutuan dilindungi dan dijamin oleh kerajaan. Pada masa yang sama, hak-hak negara juga perlu didukung dan dipertahankan oleh rakyat dengan penuh semangat patriotik dan rasa
tanggungjawab terhadap keselamatan dan kelangsungan negara. Perlindungan hak asasi manusia bagi setiap rakyat Malaysia adalah selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia. Semua rakyat Malaysia termasuk dari golongan minoriti hendaklah sentiasa dilindungi dan tiada mana-mana pihak akan dipinggirkan. Keutuhan ekonomi juga salah satu kebaikan yang diperolehi daripada dasar keselamatan negara. Ia bermaksud negara mempunyai ekonomi yang mampan serta berdaya tahan terhadap ancaman-ancaman berkaitan ekonomi dari dalam dan luar negara. Ekonomi yang tidak kukuh akan menjejaskan kestabilan negara akibat kemiskinan, pengangguran, kejatuhan nilai mata wang dan rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat. Selain itu, pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan keadaan sosial adalah faktor penyumbang kepada pengukuhan tahap keselamatan negara. Keseimbangan pembangunan sektor keselamatan dan pertahanan harus seiring dengan pembangunan sektor ekonomi dan sektor-sektor lain. Justeru, komitmen di dalam memastikan kemampatan ekonomi negara harus sentiasa dikaitkan dengan jaminan keselamatan negara dapat dijamin untuk kemakmuran setiap pihak. Di samping itu, dasar keselamatan negara dapat meningkatkan tadbir urus negara yang mantap, bukan sahaja tertumpu kepada sektor kerajaan, malah sektor swasta juga turut terlibat. Hal ini dikatakan demikian kerana tadbir urus yang mantap akan membolehkan sebuah negara tersebut dapat melaksanakan dasar-dasar yang digubal, mengurus sumber-sumber negara dengan cekap dan berkesan, mendapat pengiktirafan antarabangsa dan memenuhi ekspektasi rakyat. Justeru, tadbir urus yang mantap antara lain meliputi integriti tinggi, tiada rasuah, jujur, amanah, adil, saksama, telus, bertanggungjawab dan sebagainya. Kebaikan keselamatan negara yang terakhir ialah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap pragmatik, berprinsip dan berkecuali Malaysia selama ini telah menjamin pengiktirafan dan kerjasama ekonomi, politik dan keselamatan yang berterusan dengan kuasa-kuasa besar serantau dan antarabangsa. Strategi diplomasi dua hala dan pelbagai hala yang dirangka secara menyeluruh disongkol oleh pelaksanaan dasar hubungan luar yang konsisten semenjak kemerdekaan negara telah mewujudkan imej yang positif di peringkat antarabangsa sekaligus menjamin pengiktirafan berterusan terhadap kedaulatan dan kepentingan negara. Kelemahan dasar keselamatan negara yang saya akan masukkan di sini ialah ancaman yang dihadapi oleh negara bagi menegakkan keamanan negara. Antaranya ialah kerapuhan dalam perpaduan nasional yang berbilang kaum di mana ianya akan mewujudkan isu-isu yang dapat menyentuh sensitiviti antara kaum, etnik, agama, kepercayaan dan kebudayaan tanpa adanya sekatan. Hal ini kerana jika tiadanya perpaduan, keselamatan negara akan menjadi huru-hara dan kacau bila. Pihak kerajaan menjadikan perpaduan nasional sebagai matlamat utama negara yang perlu dicapai bagi mengekalkan perkara seni yang tidak berulang serta keselamatan negara terjamin. Di samping itu, keselamatan cyber di sebuah negara juga dikategorikan sebagai ancaman baharu dan utama bagi keselamatan negara. Ini selaras dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Serangan cyber ini merupakan senjata baru yang mengancam keselamatan negara kerana penemuan dan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah meningkatkan kebergantungan kepada teknologi. Justru itu, ianya turut membuka ruang kepada ancaman keselamatan cyber negara. Sifat dimensi ruang cyber yang luas tanpa sempadan dengan akses mudah dan mampu dimiliki tanpa adanya sempadan telah meningkatkan lagi risiko ancaman-ancaman serangan. Antaranya ia melibatkan infrastruktur maklumat kritikal negara, penyalahgunaan internet, kegiatan perisikan dan sebagainya. Serangan cyber juga boleh berlaku dalam bentuk penghantaran bom, email, spam, gangguan, ancaman penggodam, serang virus, penafian perkhidmatan dan pencemburuan yang akan mengambilkan kerugian besar serta menyebabkan kehilangan maklumat sulit syarikat maupun kerajaan. Akhir sekali, kelemahan negara yang memberi ancaman kepada dasar keselamatan negara ialah ancaman kesihatan seperti penularan wabak pandemik dan penyakit berjangkit sama ada berpunca dari dalam atau di luar negara, yang mana ianya boleh menjejaskan sosial ekonomi negara. Hal ini berkait dengan mobiliti penduduk di dunia maupun penduduk di Malaysia yang mendedahkan rakyat Malaysia terhadap ancaman atau keselamatan kesihatan. Penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi, kecil manis, sakit jantung dan lain lagi jika tidak diberi perhatian
sewajarnya boleh menyebabkan ekonomi negara terjejas. Sehubungan dengan itu, Majlis Keselamatan Negara MKN telah memperkenalkan pendekatan baharu yang merangkumi konsep keselamatan menyeluruh atau Comprehensive Security. Konsep keselamatan menyeluruh ini diperlihatkan apabila berlaku pandemik COVID-19 pada tahun 2019. Ini kerana ianya telah mengancam keselamatan rakyat tetapi sudah tentu tidak berkait dengan ketenteraan atau kedaulatan. Justru keselamatan rakyat dan keselamatan kesihatan juga telah termaktub dalam nilai teras keselamatan negara yang perlu diberi sepenuh perhatian. Carangan bagi kelemahan dasar keselamatan negara. Yang pertama, kerapuhan perpaduan nasional. Rukun negara perlu menjadi pegangan utama rakyat. Perpaduan kaum ni memerlukan kesepaduan sosial yang membawa maksud proses membina nilai bersama dan rakyat sentiasa sensitif terhadap perkara yang sama dan menghadapi masalah secara bersama dalam sebuah negara. Melalui perpaduan yang kukuh, pencapaian ekonomi negara dapat dipertingkat agar taraf hidup rakyat semakin maju dan politik menjadi lebih stabil. Perpaduan negara ialah matlamat penting dalam setiap dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan, sama ada dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Dari aspek politik, boleh dilihat Malaysia meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, tidak pernah menolak kemajmukan politik yang menerima perbezaan pendapat, pemikiran dan strategi pengurusan negara. Parti politik boleh pelbagai tetapi perlu dikawal dalam bingkai kesatuan dan maslahah demi kepentingan negara dan rakyat. Justru, parti politik yang perjuangannya bertentangan dengan maslahah dan membawa kepada kerosakan seperti LGBT dan fahaman sempit perkauman perlu dibanteras dan disekat daripada berkembang di Malaysia. Dari aspek ekonomi pula, memperkenalkan lebih mendalam berkenaan wawasan kemakmuran bersama. Ini juga langkah bijak kerajaan merungkai jurang ekonomi antara kaum. Sektor ekonomi era bangsa Malaysia harus memperlihatkan hubungan dan perkongsian ekonomi yang lebih meluas. Dari aspek sosial pula, konsep bangsa Malaysia ini perlu mencakupi pelbagai dasar yang telah dan akan dirancang sebagai pengikat perpaduan antara kaum. Carangan bagi kelemahan dasar keselamatan yang kedua adalah keselamatan cyber. Mungkin kita boleh mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber yang mana isu keselamatan cyber semakin menjadi topik dan perbincangan antara masyarakat dalam media sosial. Pihak kerajaan seharusnya mengumpulkan pakar-pakar teknologi dalam memanifestasikan fikiran agar sebuah rangka undang-undang dapat diwujudkan dalam mencegah resiko ancaman keselamatan cyber. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang ditubuhkan pada 1998 perlu diperkasakan agar keselamatan cyber dalam negara dapat dijamin. Tiada jalan pintas dalam menangani ancaman ini. Tindakan yang terbaik ialah setiap individu memainkan peranan masing-masing dalam lingkungan kuasa dan kemampuan yang ada. Masyarakat juga perlu cakna terhadap segala inisiatif yang akan memastikan keselamatan cyber diaplikasikan di setiap sudut penggunaan teknologi harian. Carangan bagi kelemahan dasar keselamatan yang ketiga iaitu pandemik dan wabak penyakit. Masalah kesihatan di dunia kini mengalami revolusi, padahal mencegah lebih baik daripada mengubati. Sentiasa mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun atau menggunakan bahan pencuci tangan iaitu hand sanitizer. Selain itu, disinfeksi kawasan rumah juga sangat digalakkan untuk membasmi virus. Pastikan juga persekitaran rumah bersih dan bebas dari potensi risiko. Pemakanan juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan kesihatan dan mencegah penyakit. Pengambilan makanan berkhasiat, berzat dan seimbang sering disarankan agar kekal sihat dan bebas daripada pelbagai penyakit berbahaya.